Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey, hari ni aku nak bawa pasal isu Khazaf. Sebab aku tengok dekat media sosial makin melampau puak-puak ni, walaupun kepiah atas kepala, walaupun duk pergi masjid, duk buat video, duk main ke isu Khazaf. Saya yakin dia peliwat, And kita sampai ibarat parti daripada Perikatan Nasional, terutama parti PAS, dan majoriti aku tengok pun parti PAS, tapi langsung tak ada orang tegur. Pimpinan parti politik pun langsung tak ada orang tegur. Kan? Sedangkan mereka tak nampak pun, mereka tak tahu pun bila berlaku, mereka apa pun mereka tak tahu. Mereka hanya dengar daripada media sosial dan daripada ucapan-ucapan kononnya daripada mahkamah. Kan? Sedangkan cuba fikir balik kenapa dia di penjara, dan kena ingat, kena refer balik kenapa kes liwat pertama tu gagal dan ditukar kepada kes rasuah, kan? Kepada kes salah guna kuasa. Why? Cuba berfikir. Dan selepas tu ramai orang pibak report tak ada Anwar Ibrahim, kes liwat. Yang ni semua gagal, dan last yang Anwar Ibrahim boleh masuk penjara kes liwat kedua itu pengawal peribadi dia. Dan kena tahu kenapa pengawal peribadi dia boleh pergi berjumpa dengan Najib Razak. Kena tahu, kena baca fakta kes, kena baca daripada permulaan dan siap ada pelbagai lagi, sehingga kan macam tak masuk akal, kan? Koyak punggung lah, apalah, apa semua, kan? Pi dekat doktor, hospital, klinik yang pertama cakap tak ada, pi klinik lain, klinik tu dibayar, barulah kata ada, kan? Kalau ni jujur cakap, kalau hampa baca fakta kes, hampa akan jadi bengongnya, kan? Betul-betul konspirasi untuk nak penjarakan, untuk nak diamkan Anwar Ibrahim. Cuba hampa tengok sekarang bila Anwar Ibrahim keluar, kan? Semua orang takut ada, sehingga kan Tun Dr. Mahathir pun tak mau serahkan jawatan kepada Anwar Ibrahim. Takut dekat Anwar Ibrahim. Walaupun orang yang duduk bersama dengan dia, Azmin Ali, pun takut dengan Anwar Ibrahim. Kenapa mereka khianat Anwar Ibrahim? Ada sebab. So, apa yang berlaku sekarang ni sedih. Tak ada ustaz ke ustazah ke yang berani menceritakan soal Khazaf, soal fitnah ni, kan? Walaupun hang duk tunggang langgang semayang sana sini, tapi hang masih mengekalkan dan hang percaya akan fitnah Khazaf yang hang tak nampak pun. Hang fikir sendiri kan, sehingga ke ustaz-ustaz adalah beberapa ustaz yang tak ada kepentingan politik dan yang tak ada langsung piduk dengan parti politik tu. Saat dia buat event dengan parti politik ni, tak ada, dia neutral. Majoriti ustaz-ustaz, ada beberapa orang yang bersuara, majoriti ustaz-ustaz yang neutral, yang mana yang tahu, dan kita pun tahu status dia selama ni, dia nak mengajak rakyat ni menyokong parti hak kononnya parti Islam, padahal parti fitnah yang paling haprak sekali parti politik yang ada di dalam negara adalah parti PAS, kan? Hampa boleh fikir balik daripada hudud, daripada RUU, daripada segala kepala bana, mana dia pergi. Sekarang kenapa tak bawa hujah tu? 2017 bukan main lagi. Kalau kita menang Terengganu, kita akan laksanakan hudud. Kalau menang dekat Kelantan, kita akan laksanakan hudud. Sampai sekarang apa haram jadah apa pun tak ada, kan? Kerana depa ni lah manusia hipokrit, setan bisu, geng. Setan bisu, tak berani cerita kebenaran, takut nanti puak-puak mereka tak panggil dia ceramah, so dia tak dapat duit. Faham tak? Dia tak dapat duit. Contoh macam ustaz tu pula, duk ada pondok kan, Mahat Tafiz ke apa sikit, dia duk dapat daripada ceramah jual masjid ke masjid yang dia pergi ceramah, majoriti negeri-negeri PAS. Kalau dia bersuara soal Khazaf, kerajaan negeri cakap jangan panggil dia ni. Sebab tu dia jadi setan bisu banyak sangat. So aku akan bawakan untuk video yang pertama, Ustaz Abdul Somad menceritakan ustaz manusia yang tahu kebenaran tapi dia setan bisu. Dia tahu kebenaran, dia tahu, tapi dia jadi setan bisu. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Ustaz Abdul Somad daripada Indonesia. Ajak berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar. Nampak perbuatan mungkar, jangan diam. Kenapa awak diam? Yang penting jaga hati saja. Mari kita jaga hati. Orang yang diam menengok kemungkaran, apa kata Imam Abu Ali Ad-Daqaq? Syaitan akhras. Setan bisu. Sudah setan bisu lagi. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, man ra'a minkum mungkaran, sesiapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Fa illam yastati, kalau tidak mampu, fa bilisani, dengan lidah. Fa illam yastati, kalau tidak mampu, fa biqalbi, dengan hati. Tapi ingat, dengan hati itu selemah-lemah iman. Wadzalika adhaful iman.
Bila rumah ingin rumah yang besar. Bila kereta ingin kereta yang cepat. Bila motor ingin motor yang kuat. Kenapa iman pilih yang paling lemah? Kita tidak jujur. Maka kita mesti bawa iman yang paling kuat. Ajak orang buat baik. Larang orang buat mungkar. Wa tu'minuna billah. Okey, geng. Jangan jadi setan-setan bisu. So aku akan teruskan untuk video yang kedua. Kurang sihat ni kita dah malam dah tak larat dah. Tapi tak apa, geram sangat. Terpaksa juga dia nak buat video. Jom kita dengar untuk video yang kedua. Ini soal ustaz-ustaz selebriti, ustaz-ustazah yang terkenal tapi setan bisu, dia tak berani bersuara pun soal fitnah-fitnah kazah ni. Dia hanya duk fikir akhirat, kubur, lepas tu dia duk fikir yang rumah tangga, tapi dia tak fikir yang fitnah ni. Angkara fitnah, ketenangan tak dapat habis. Angkana hang melakukan fitnah dan hang duk mengulang-ulang fitnah, hang tak dapat buktikan ketenangan jiwa tu. Jiwa tu perlukan ketenangan. Cuba bayangkan sampai hari ni, tak tahu ahli Parlimen Putrajaya Razi Jidin betapa gundah gulana huru-haranya jiwa dia. Jadi fikir sendirilah, ketenangan tu, jiwa tu hanya Allah saja. Tapi apabila kita ni orang pertama yang create fitnah tu balik, walaupun tu fitnah dah lama, tapi apabila dia menghidupkan kembali, wallahualam, kita pun tahu dosa-dosa fitnah ni, dan jiwa kita ni Allah yang jaga, Allah yang bagi. Bukannya hadiah wang boleh bagi Tuan Ibrahim, Tuan Man ke siapa-siapa boleh bagi dak. Ni majlis ulama Pahang pun tak boleh bagi apa kat hang. Itu semua wayang je menggunakan nama ayat-ayat Islam apa dalam bahasa Arab, letak di dalam hati dia. Kononnya dia nak tunjuk, dia kata dialah terpaling Islam. Tapi yang jahil, yang syaitan bisu pun duduk di dalam kumpulan. So jom kita dengar soal di mana ustaz-ustaz ni lah yang rakyat Malaysia, yang ustaz-ustaz tempatan. Jom sama-sama kita dengar. Korang perasan tak sebenarnya kan, sejak daripada apa yang berlaku di Parlimen hari tu, Razi Jidin kan, dia tuduh tambun peliwat apa semua kan, sejak daripada tu tak berhenti penyokong di bawah ni, penyokong PAS dengan penyokong Perikatan Nasional ni tak berhenti mainkan isu kes lewat Datuk Syed Anwar Ibrahim. Mereka memainkan semula, memutarkan semula isu itu, memburuk-burukkan Datuk Syed Anwar, ingin membunuh karakter Datuk Syed Anwar lagi sekali. Tapi apa yang mengecewakan aku, apa yang buat aku rasa sedih, sehingga ke hari ini tidak ada seorang pun asatizah, tidak ada seorang pun asatizah ataupun ustaz ataupun ustazah, tempatan yang bersuara tentang perkara ini. Sedangkan seperti yang kita tahu, puak-puak Perikatan Nasional pada hari ini, baik pemimpin, baik penyokong, mereka tidak henti-henti berlumba-lumba di antara mereka untuk melakukan jenayah qazaf. Aku nak tanya, mana pergi Ustaz Azhar Idrus? Mana pergi Ustaz Wadi Anwar? Dan mana pergi Ustazah Asma Harun? Kita sendiri tahu, kita ambil contoh Ustaz Azhar Idrus. Kita tahu Ustaz Azhar Idrus ni adalah seorang penceramah bebas yang cukup popular di Malaysia ini, nama besar. Ustaz selebriti, popular. Dan ketika era kerajaan sebelum ini, Ustaz Azhar adalah antara ustaz ataupun asatizah yang banyak juga bersuara menegur kepincangan kerajaan. Baik kerajaan negeri ataupun kerajaan pusat. Ustaz Azhar Idrus antara seorang ustaz yang vokal menegur kepincangan, menegur salah laku kerajaan sebelum ini. Namun pada hari ini kita tengok jenayah qazaf itu dilakukan baik pemimpin, baik penyokong, sama naik. Sebenarnya namun tidak ada seorang pun asatizah yang bersuara tentang perkara ini. Aku tak dengar. Jadi itu buat aku rasa kecewa lah. Sedangkan kita sendiri tahu jenayah qazaf ini bukan perkara yang main-main, besar akibat dia, boleh jatuh fasik. Namun sehingga ke saat ini perkara ini seolah-olah tidak memberi apa-apa kesan kepada penyokong Perikatan Nasional, terutama sekali walak-walaun ni. Mereka seolah-olah ketandusan idea untuk kritik kerajaan, untuk menjadikan kerajaan. Mereka memainkan semula isu yang cukup isu yang sudah lama, bertahun-tahun dahulu. Mereka bawa balik isu ni, mereka mainkan siang dan malam, baik di live TikTok dan di social media yang lain. Mereka mainkan isu ini, putarkan isu ini. Tujuan dan niatnya hanyalah satu, untuk membunuh karakter Datuk Syed Anwar Ibrahim lagi sekali, kali kedua. Jadi aku agak kecewa lah sebab tidak ada satu pun asatizah kita yang bersuara tentang perkara ni. Wallahualam lah. Geng, aku akan sambung terus dengan video seorang ni, dan malam ni video ni aku akan sertakan sehingga kan ada seorang lagi ni, dia akan cerita berapa ayat
ayat-ayat Quran, apa dia semua. Soal khazaf saja malam ni. Engkau tak takut ke dosa dikaitkan dengan tuduhan kesalahan kazaf? Sebab semenjak-menjak ni aku tengok walaun yang ada sibuk menjadikan kes liwat Datuk Seri Anwar Ibrahim ini sebagai modal untuk menyemai kebencian khususnya kepada rakyat di dalam negara kita. Aku rasa korang ni dah lupa dah apa yang pernah dinyatakan oleh pimpinan-pimpinan khususnya daripada pimpinan PAS sendiri. Meh aku ingatkan korang. Kau tengok ni, pada tahun 2017 PAS percaya Anwar Ibrahim mangsa konspirasi politik Tuan Ibrahim Tuan Man. Dan kenyataan yang kedua aku lampirkan juga kau tengok ni, 2018 PAS konsisten anggap Anwar tak salah. Muhammad Amar. Kau dah ingat tak dua pimpinan tertinggi daripada PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man selaku Timbalan Presiden PAS dan Nik Amar selaku Naib Presiden PAS telah menyatakan pandangan mereka bermula seawal 2017 dan juga Nik Amar 2018. Apa dah jadi dengan perjuangan korang ni yang dikatakan memperjuangkan Islam, memperjuangkan bangsa? Tapi kalau korang masih lagi tak boleh terima, ni dia, aku lampirkan kat engkau buku yang ditulis khas daripada Tuan Guru Haji Adi terhadap tuduhan kazaf yang dilakukan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ni aku lampirkan kat kau. Jadi kalau kau ada masa kau bolehlah baca buku ni, Kazaf Mangsa Fitnah oleh Tuan Guru Haji Adi. Dah nampak dah? Presiden, Timbalan Presiden dan juga Naib Presiden, tiga-tiga konsisten mengatakan bahawasanya Anwar adalah mangsa permainan rakus politician yang ada di dalam negara kita. Sebab tuduhan yang kau lemparkan ini bukannya kau dapat daripada orang yang menuduh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Korang pun dapat info daripada orang atas orang, orang atas orang, orang atas orang. Di mana kesahihan sebenarnya cerita ini? Sedangkan kalau kau kaji balik fakta kes bermula daripada kes liwat 1 dan kes liwat 2, terdapat banyak kelompongan-kelompongan dan juga banyak kesangsian di dalam kes yang membabitkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi aku berharap mana yang melemparkan tuduhan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim cepat-cepatlah bertaubat. Kalau ada kesempatan, mohonlah maaf dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri. Fighter-fighter yang ada, ayo kita lawan fitnah dan tegakkan kebenaran, tekadkan semangat dan menyokong kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 dan menobatkan Malaysia sebagai negara yang dihormati dan disegani semula di rantau Asia ini. Okey geng. Ini adalah modal-modal puak-puak depa untuk nak mainkan, untuk nak hentam Datuk Seri Anwar Ibrahim, nak hentam apa dia lagi. Kan depa nak burukkan kerajaan hari ni dengan apa dia lagi. So dia mainkanlah peribadi. Itu jelah salah satu cara puak-puak Perikatan Nasional memainkan isu-isu peribadi untuk nak hentam individu-individu di dalam kerajaan. Sebab dia dah tak ada hujah. Dia dah tak ada hujah dah. Dia mainkan soal mata wang. Aku akan buat pula lepas video ni, aku akan buat soal mata wang. Memang orang yang hebat, orang yang tahu ekonomi yang bercakap. Aku akan sertakan untuk nak menjawab soal-soal mata wang. Jadi daripada segi apa dia lagi? Segi pelaburan, daripada segi keperluan rakyat, segalanya kan. Dulu depa tinggal masalah kepada kerajaan Anwar, masalah telur, masalah ayam tak cukup, telur tak cukup, minyak tak ada, gula tak ada. Why? Kenapa empat masalah ni diselesaikan? Dan satu lagi beras ni bukannya berlaku di dalam negara kita, satu dunia berlaku. Beras yang ada di dalam negara kita ni hanya boleh support 60%. Selebihnya 40% tu import daripada luar. Dan apabila berlaku krisis beras, tengok negara-negara yang kita duk import pun semua dah sekat. Of course lah akan terkesan, bukannya negara kita saja terkesan. So inilah mereka akan mainkan isu-isu peribadi untuk nak burukkan kerajaan. Mereka akan gelak ketawakan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka akan tak tahulah, ibarat mereka ni macam tak ada akhlak, tak ada adab, tak ada langsung ilmu-ilmu agama.
And soal fitnah, soal kita tak boleh hina orang, kita tak boleh fitnah orang, and kita tak boleh cerca orang. Jadi inilah ajaran yang dibawa oleh Hadi Awang. So aku akan buatlah video yang ketiga. Jom sama-sama kita tengok. Dapat peliwan. Kata saya yakin dapat peliwan. Kata saya yakin dapat peliwan. Di dalam Al-Quran jelas Allah telah mengingatkan tidak boleh menuduh sama ada lelaki atau perempuan dikaitkan dengan berzina ataupun meliwat, kerana ini satu hukuman yang sangat berat. Sebagaimana Allah, orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka, yakni orang yang menuduh itu, 80 kali sebatan, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka. Orang-orang Yahudi tidak boleh menerima kerasulan Nabi Muhammad SAW bukan kerana mereka tidak mengetahui akan kedatangan Nabi SAW, kerana tentang Nabi, tentang kelahiran baginda, semuanya telah pun dinyatakan di dalam kitab Taurat. Namun mereka tidak menerima kerasulan Nabi kerana Rasulullah itu datang bukan daripada jalur yang mereka harapkan, iaitu datang dari sekolah daripada sebelah Nabi Allah Ishaq alaihissalam. Sebaliknya Nabi Muhammad datang daripada sebelah Nabi Ismail alaihissalam. Nah, di sini kita nak tunjukkan bahawa mereka tidak menerima kebaikan orang disebabkan kerana bukan berpihak kepada mereka. Begitulah kalau hari ini kita melihat ramainya pemimpin-pemimpin politik tidak mengakui, tidak menerima kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Biarpun itu kebaikan, mereka tidak menerima kerana bukan daripada sebelah mereka. Dan mereka sanggup membiarkan penghinaan berlaku. Mereka sanggup menjadi manusia yang membisukan diri biarpun ada ilmu dalam diri mereka. Mereka sedar itu satu yang salah, tapi tetap mereka mendiamkan diri seolah-olah mengiyakan kerana itu daripada pihak mereka, parti mereka. Inilah kedurjanaan manusia yang bertopengkan diri mereka dengan topeng agama, berwajahkan mereka dengan pakaian agama, bergelarkan diri mereka dengan gelaran ustaz dan golongan agamawan. Tetapi inilah syaitan-syaitan bisu, dajjal-dajjal bisu yang tidak mau menegur kejahatan, kesalahan yang dilakukan oleh pihak mereka. Menuduh seseorang Muslim melakukan zina ataupun melakukan liwat tanpa mendatangkan 4 orang saksi mata adalah satu dosa besar dalam Islam dan termasuk salah satu daripada jenayah hudud dalam Islam yang dikenakan rotan sebanyak 80 rotan. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً. Maksudnya, dan orang-orang yang menuduh perempuan yang baik melakukan zina sedangkan dia tidak mendatangkan 4 orang saksi mata, maka rotanlah mereka sebanyak 80 rotan. Ini dalam surah An-Nur ayat 4. Saya mendengar di parlimen yang berhormat ahli parlimen Putrajaya menuduh dengan jelas bahawa yang berhormat Perdana Menteri diyakini melakukan liwat. Ini adalah suatu tuduhan qazaf dalam Islam yang tidak wajar berlaku. Malangnya ia berlaku di parlimen dengan kehadiran para asatizah di kalangan ahli parlimen yang juga mendalami Islam dan faham hukum berkaitan dengan qazaf dalam Islam, dan bahkan mereka juga memperjuangkan undang-undang hudud dilaksanakan dalam negara kita ini. Kalau dibiarkan ucapan seumpama ini di parlimen disebut secara terbuka, berarti kita menghalalkan suatu tindakan jenayah haram Islam dan akan menjadi ikutan pada rakyat pula. Maka saya menyeru dan mengajak ahli parlimen Putrajaya untuk menarik balik perkataan beliau dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak menjadi ikutan kepada rakyat di peringkat bawahan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membaca fatwa Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi
berkenaan dengan fitnah yang dihadapi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sekitar tahun 1997 yang lalu. Buku ini, fatwa ini saya ambil daripada kitab yang dikarang oleh Tan Sri Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang dalam tajuk Qazaf dalam isu fitnah, zina dan liwat. Muka surat 70. Fatwa ini dikeluarkan berdasarkan soalan-soalan yang dikemukakan kepada beliau. Saya mula baca. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan pertama. Jika seseorang yang dikenali oleh khalayak ramai sebagai seorang yang istiqamah, berkepribadian bersih dan soleh sepanjang hidupnya, tiba-tiba dituduh dengan tomahan-tomahan yang keji seperti berzina, melakukan perbuatan kaum Lut, membunuh dan lain-lain, apakah hukum syariat berkenaan dengan orang yang menuduh dan orang yang dituduh? Adakah orang yang dituduh wajib membela diri? Dan apakah kewajipan masyarakat Muslim berkenaan dengan perkara ini? Jawapan. Menuduh orang-orang yang bersih dengan tomahan-tomahan, terutama tomahan-tomahan yang besar seperti berzina, liwat dan membunuh, merupakan satu perbuatan yang diharamkan secara tegas oleh Islam. Bahkan ia termasuk dalam dosa-dosa besar yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah dan azabnya. Sebab tomahan-tomahan seperti itu berupaya untuk menyerang kemuliaan diri orang-orang yang beriman, sama ada lelaki atau perempuan. Ianya juga boleh menyebabkan orang ramai berburuk sangka terhadapnya, manakala orang-orang yang rendah akhlaknya mungkin boleh melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan terhadapnya. Perkara-perkara demikian juga menyebabkan tersebarnya kejahatan di kalangan orang-orang yang beriman. Oleh itu Al-Quran mengancam keras perilaku seperti ini dan mengecam para pendusta yang melakukannya dengan sesaan di dunia dan di akhirat. Firman Allah SWT yang bermaksud, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminah tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Surah Al-Ahzab ayat 58. Firman Allah SWT lagi yang bermaksud, terjemahan, sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik, yang lengah, ini tidak pernah terlintas untuk melakukan perbuatan yang keji, lagi beriman dengan mereka terkena laknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka azab yang besar pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Di hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya, dan tahulah mereka bahawa Allah lah yang maha benar. Lagi yang menjelaskan, Surah An-Nur ayat 23 sehingga 25. Para ulama telah sepakat, ini ijma', mengatakan bahawa dosa dan hukuman terhadap orang yang melemparkan tuduhan ke atas lelaki mukmin adalah serupa dengan dosa dan hukuman terhadap mereka yang melemparkannya ke atas wanita mukminah. Ayat di atas turun dalam bentuk seperti ini, iaitu menggunakan perkataan mukminat, kerana ayat tersebut diturunkan khas sebagai pembelaan terhadap Ummul Mukminin Aisyah As-Siddiqah binti Abu Bakar As-Siddiq. Beliau merupakan salah seorang isteri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW selepas Khadijah. Pribadi yang suci ini terpaksa berhadapan dengan tuduhan yang keji. Orang-orang munafik menyebarkan khabar angin tentangnya dan melempar tomahan bahawa beliau telah melakukan skandal dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang tidak pernah diragui kebersihan pribadinya. Orang-orang munafik benar-benar telah menggunakan peluang ini dengan mengobarkan fitnah. Demikianlah kisah hadis Al-Ifk yang telah mempermalukan dan meresahkan rumah Nabi SAW, rumah Abu Bakar As-Siddiq
serta seluruh bandar Madinah. Akhirnya turunlah ayat Quran dari petala langit yang 7 bagi menerangkan perkara tersebut secara jelas dan tegas dan mengembalikan keadaan seperti sedia kala. Ayat tersebut juga telah membisukan lidah-lidah para pendusta dan membersihkan kembali nama Aisyah yang jujur dan suci daripada segala tuduhan jahat. Selepas turunnya ayat-ayat tersebut, kaum muslimin pun berasa lega kerana telah terkeluar dari fitnah yang keras dan pahit itu. Bacalah firman Allah SWT dalam surah An-Nur yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah daripada golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira bahawa berita bohong itu buruk bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukminin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri? Dan mengapa tidak berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Mengapa mereka menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu? Oleh kerana mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta. Surah An-Nur ayat 11 sehingga 13. Inilah hukum Allah yang tegas. Siapa yang menuduh orang lain telah melakukan perbuatan keji seperti berzina, maka dia mesti mengukuhkan tuduhannya itu dengan mendatangkan 4 orang saksi yang adil dan tidak cacat kepribadiannya. Kesemua saksi itu mestilah telah melihat yang tertuduh sedang melakukan perbuatan zina dengan perempuan secara jelas, dengan mata kepala, dengan sendiri. Demikianlah sebagaimana yang telah diterangkan secara kiasan dalam undang-undang syariat, seperti batang besi celak dimasukkan ke dalam bekasnya atau seperti pena dimasukkan ke dalam botol dakwat. Jika orang yang menuduh tidak berjaya mendatangkan 4 saksi sebagaimana yang diterangkan di atas, maka dia dianggap sebagai seorang pendusta di sisi Allah SWT. Allah SWT menegaskan bahawa si pendusta itu mesti dikenakan hukuman syariat. Bahkan dia terkena 3 jenis hukuman yang tertera di dalam Al-Quranul Karim, iaitu firman Allah SWT yang bermaksud, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka sebatlah mereka yang menuduh itu 80 kali sebatan. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Ayat yang mulia di atas menyebutkan 3 jenis hukuman terhadap jenayah yang keji itu. Pertama, hukum fizikal, iaitu disebat sebanyak 80 kali sebatan. Sebatan yang menyakitkan tubuh badan itu merupakan balasan terhadap perbuatannya menyakitkan pribadi orang yang baik. Tuduhan yang telah disebarkannya itu juga boleh memusnahkan kehidupan orang-orang yang dituduh beserta kaum keluarganya. Kedua, hukuman moral dan sosial, iaitu dengan menggugurkan segala pertimbangan moral dan sosial orang yang menuduh. Kesaksiannya dalam urusan keuangan, sivil, sosial, politik tidak boleh diterima pakai. Perkataan kesaksian dalam ayat di atas diturunkan dalam bentuk nakirah, ini am, yang berbentuk penafian. Oleh itu ia mencakupi seluruh jenis kesaksian. Berdasarkan hal ini, orang itu wajib digugurkan haknya untuk mengundi dalam pilihan raya, terlebih lagi hak untuk diundi. Yang ketiga, hukuman agama, iaitu dengan menggelarinya sebagai orang yang fasik dan memasukkannya ke dalam golongan fasiqun. Al-Quran menyebut kefasikan sebagai lawan daripada keimanan. Firman Allah SWT yang bermaksud, maka adakah orang-orang yang beriman serupa dengan orang yang fasik? Mereka tidak sama. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka syurga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang mereka kerjakan. Adapun orang-orang yang fasik, maka tempat mereka adalah neraka. Surah As-Sajdah ayat 18 hingga 20. Okey geng. Jadi alhamdulillah lah di dalam video kali ni aku sertakan daripada
pelbagai daripada ustaz sampailah ke yang ditulis oleh Yusuf Al-Khadarawi dan juga Ustaz Hadi Awang berkaitan fitnah khazaf, fitnah liwat dan fitnah zina. Kan hang bawa 4 orang saksi di mahkamah sampai hari ini tak ada seorang pun yang boleh bawa 4 saksi yang mengatakan Anwar Ibrahim dan Saiful melakukan liwat. Sampai hari ini tak ada seorang pun boleh bawa 4 orang saksi dan tak ada 4 orang pun yang boleh bawa ya saya bersaksi saya nampak Anwar Ibrahim. Sampai hari ini tak ada saksi. Dia hanya bawa kesan. Tentang hang dah pergi toron dengan siapa dia tau. Lepas tu ataupun hang robek hang punya ni, hang pergi bubuh batang apa atau batang penyapu apa tu hang kata, oh saya kenal dengan dia ni, saya kenal dengan Anwar Ibrahim. Cuba hampa baca balik fakta kes liwat yang pertama. Hampa masuk Google, hampa search kes liwat pertama Anwar Ibrahim. Kes liwat Anwar Ibrahim. Kes liwat 1. Cuba hampa baca dalam tu. Kan? Tuduh kata buat dekat hotel ni. Hotel tu nama sekian-sekian. Tahu-tahu hotel tu pun tak ada lagi, tak siap lagi. Bawa tilam yang buruk dibawa ke mahkamah. Kan apa search tengok gambar-gambar tilam-tilam tu. Tak apa jenis ni pertuduhan. Yang penting depa nak diamkan Anwar Ibrahim dengan penjarakan Anwar Ibrahim. Itulah perancangan. Jadi benda ni puak-puak lebay ni, Hadi Awang pun ni, depa dah tahu benda ni fitnah. Sehingga saya saja Hadi Awang takkan keluarkanlah buku fitnah khazaf yang dikenakan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau dah Hadi Awang takkan keluarkan disebabkan Hadi Awang pun boleh fikir dan dia pun tahu dan Anwar Ibrahim pun memang daripada hari pertama dia dipecat, dia buat sidang media, dia dah cakap dia akan dikenakan pelbagai tuduhan. Dia pun tak tahu tuduhan apa kan, tapi dia akan dikenakan tindakan disebabkan dia melawan Dr. Mahathir ketika itu. Terus kena kan, polis main serbu rumah dia, pecahkan cermin apa semua ni kan. Fikir daripada segitu je cara untuk nak membunuh kredibiliti ataupun perjalanan politik seseorang tu dengan masukkan ke dalam penjara. Dia ingat Anwar Ibrahim ni masuk penjara 10 tahun kan. Mula-mula tu dia ingat 5 tahun Anwar Ibrahim akan beralih arah lah menyokong kerajaan UMNO BN waktu tu. Tahu-tahu dah 5 tahun kena penjara, keluar pun tak lagi Anwar Ibrahim tetap lawan juga kan. Kali kedua dan sehinggakan 2018 Anwar Ibrahim dah dibebaskan, dibersihkan dan latar belakang Anwar Ibrahim bersih. Tak ada satu kes pun ada orang pergi buat report kata Anwar Ibrahim ni. Cuba bayangkan waktu Anwar Ibrahim bebas, dia baru duduk bersama dengan keluarga dia, dah ada orang pergi buat report kata Anwar Ibrahim duk nak liwat dia. lah orang pergi jumpa, orang pergi tekan sikit. Ya memang ada orang paksa, orang tu janji dia nak bagi duit, tahu-tahu tak bagi duit. Salah seorang adalah Pondan. Pondan tu pergi buat laporan polis, dia pergi tarik balik laporan polis. Jadi untuk polis yang menguruskan kes Datuk Seri Anwar Ibrahim pun depa nampak lagi depa boleh fikir kan. Tapi ustaz setan-setan bisu ni yang tahu soal agama, yang tahu, yang pergi belajar hampir Mesir serata dunia, hampa pergi belajar, hampa balik Malaysia, hampa duduk ceramah haram pajadah apa pun duk tak sebut pun soal fitnah khazaf ni, fitnah liwat ataupun tuduhan liwat ataupun tuduhan zina terhadap seseorang. Jadi kita fikir sendiri. Dan baru-baru ni pun daripada pihak ABIM pun ada buat laporan polis untuk nak siasat kenyataan Razi Jidin. Jom video last kita tengok sidang media dan selepas buat pihak ABIM buat laporan polis terhadap tuduhan khazaf terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jom kita dengar sama-sama. Ustaz, kita tahu isu khazaf ni berat kan, tapi mungkin ramai masyarakat Islam yang tak tahu pasal khazaf tu. Kalau masih ada yang buat, so macam mungkin kesan tu pada orang kata apa, nama baik agama Islam tu. Ya, betul. Sebab berkaitan dengan khazaf ni, dia hanya terpalit dengan isu zina dan liwat sahaja. Dia tidak ada tuduhan selain daripada zina dan liwat tu, dia tidak termasuk dalam enactment ataupun tuduhan khazaf. Jadi kita sebagai seorang yang beragama Islam, untuk menjaga keharmonian bukan sahaja sesama Muslim, bahkan sesama masyarakat, jangan kita menuduh seseorang itu dengan tuduhan seksual, yang saya fikir ini adalah satu bentuk pertuduhan yang menyebabkan jelek dan juga menjatuhkan maruah seseorang yang sangat dijaga oleh Islam.
Jadi kalau kita lihat dari segi hukum pun, tuduhan menuduh seseorang melakukan zina ataupun liwat ini boleh dikenakan hukuman had 80 sebatan. Sedangkan minum arak itu hanya 40 sebatan. Ini menggambarkan kepada kita bahawa soal maruah ini sangat dijaga di dalam Islam. Sehingga kan hukumannya lebih berat daripada orang yang meminum arak. Okey geng. Kena ingat hukuman minum arak 40 sebatan. Hukuman fitnah hanya daripada mulut hang, daripada lidah hang. Walaupun hang serban atas kepala, hang pakai jubah, hang duk pegang tasbih, hang duk la ilaha illallah, hang duk tasbih, hang duk selawat, hang duk tahmid lah apa semua. Tapi mulut hang tak jaga, malah hang pi mana-mana pun. Contoh macam sekarang lah, hang buat video kan, video tu tersebar seluruh Malaysia. Hang bayangkan disebabkan lidah hang, habis orang. Semua orang tahu info-info fitnah. Dan kalau hang dekat kedai kopi, hang buka mulut dan hang keluarkan kenyataan fitnah ataupun hang adalah orang pertama punca sebarnya fitnah. Dan daripada kawan hang 4 orang 5 orang dekat atas dekat meja yang hang lepak dekat kedai kopi tu, depa ni buat balik sampai sekampung, 2 kampung, sampai satu negeri. Hang kena tangguh. Hang kena ingat, kita faham satu lah. Apabila hang fitnah orang, hang tak dapat bawa bukti, memang orang tak tahu. Bermula daripada hang, tapi Allah tahu. Dan hang kena ingat, kifarah tu ada. Kifarah tu ada. Kan? Sama ada cepat atau lambat aja. Kalau hari ni hang buat ke orang, esok Allah hantar. Kalau tak kena ke hang, kena ke anak-anak. Kalau tak kena ke anak-anak, kena ke cucu hang, keturunan hang. Hang nak mana satu. Dan sama ada hang nak bertaubat ataupun hang nak minta maaf. Fikir lagi, ini soal maruah. Maruah orang hang boleh duk mainkan, esok Allah putak maruah hang, keturunan hang, susu galuh hang pun kena sekali. Jadi itulah sedikit perkongsian aku soal khazaf ni. Janganlah menjatuhkan sendiri agama Islam, bangsa Melayu. Malulah sikit perangai-perangai kita ni umat Islam terhadap umat Islam. Malulah sikit dengan bangsa-bangsa lain. Okey, fikir-fikirkan, subscribe, like, komen dan share. And seperti mana Hadi Awang pun dia dah pernah membela Anwar Ibrahim. 3 orang pimpinan tinggi Patipah pun membela Anwar Ibrahim. Itu adalah macam pertuduhan jahat, pertuduhan untuk nak jatuhkan Anwar Ibrahim. Hari ni tiba-tiba jadi setan bisu. Dan ustaz-ustaz apa semua yang duk belajar ambil ke Mesir, Madinah mana, balik sekarang. Dan apabila menyokong parti PAS dan buat aktiviti bersama orang-orang PAS ataupun di masjid-masjid ataupun di negeri-negeri PAS, menjadi setan bisu. Tak berani bersuara. Sebab apa? Takut bila buka mulut tak ada orang panggil dah. Itulah sedikit perkongsian pada aku. Subscribe, like, komen dan share. Tak amat ampaan tu. Assalamualaikum.